Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat datang saya ucapkan kepada semua ibu bapa ke program pendidikan khas integrasi SMK Pandan Jaya. Saya ialah Puan Rosniza binti Muhammad Yusof, penolong kanan pendidikan khas SMK Pandan Jaya. Selain daripada saya dibantu oleh 3 orang setiausaha saya untuk menguruskan PPKI ini, iaitu Setiausaha Kurikulum Puan Tamia Rasi, Setiausaha Hal Ehwal Murid Puan Rohaya Awal, dan Setiausaha Ko-Kurikulum Puan Siti Nurhasiati binti Abu Hassan. Di sini kita ada guru seramai 16 orang termasuk saya dan 5 orang pembantu pengurusan murid. Murid pula seramai 96 orang setakat ini, iaitu 66 orang murid lama dan 30 orang murid baru. Kita ada 10 kelas di PPKI ini. 4 kelas ialah kelas KSSM, iaitu 2 kelas untuk operasi servis makanan dan minuman, dan 2 kelas lagi ialah kelas pembuatan roti. Selain daripada itu, kita ada kelas kemahiran, iaitu batik 2 kelas, dobi 2 kelas dan perkebunannya 2 kelas. Saya ingin maklumkan tentang kedatangan dan waktu balik murid ke sekolah. Murid perlu datang ke sekolah sebelum pukul 7.20 setiap hari. Tuan-tuan dan puan-puan tak perlu hantar sampai ke kelas, hantar sampai ke pagar, tinggalkan saja anak-anak tuan-tuan dan puan-puan di situ, sebab guru bertugas dan penolong pengurusan murid akan menunggu mereka di sana. Tepat 7.30 mereka akan diminta berbaris dan bergerak ke PPKI. Di sana mereka akan berkumpul di depan kelas PPKI. Di situlah kita akan bagi taklimat, apa-apa maklumat, dan kita buat pemeriksaan pada murid-murid. Kemudian baru selama lebih kurang 5 minit saja, kemudian murid-murid akan diarahkan masuk ke kelas. Waktu balik ialah Isnin dan Khamis ialah pada pukul 1 petang. Manakala hari Rabu ialah pada pukul 2.30, sebab hari Rabu kita ada aktiviti ko-kurikulum, di mana waktu itu murid-murid perlu mengikuti aktiviti ko-kurikulum bersama dengan murid petang perdana, sebab program ni ialah inklusi separa. Mereka terlibat dengan inklusi separa, jadi hari Jumaat pun ada 2 masa waktu balik, iaitu pukul 12 untuk murid kemahiran, murid yang program kefungsian rendah ni, dan pukul 12.30 ialah murid KSSM. Waktu balik juga saya berharap sangat-sangatlah tuan-tuan dan puan-puan dapat ambil anak-anak tuan-tuan dan puan-puan tepat masa, sebabnya pembantu murid hanya akan menunggu di pagar bersama anak-anak tuan-tuan dan puan-puan sehingga setengah jam, kalau pukul 1 sehingga 1.30, sebab lepas tu waktu mereka rehat, jadi mereka akan bawa murid yang belum balik ke kelas PPKI. Jadi tuan-tuan dan puan-puan nak ambil anak perlu ke kelas, pergi kelas PPKI untuk ambil. Kita tak biarkan mereka di luar, kecuali kalau tuan-tuan dan puan-puan mahu anak tuan-tuan dan puan-puan duduk di dekat guard tu, dekat pagar tu, tunggu untuk tuan-tuan dan puan-puan ambil. Silalah buat surat, surat mohon untuk anak tuan-tuan dan puan biarkan di situ, sebab kami tak akan bertanggungjawab lah sekiranya apa-apa berlaku. Itu saya sangat mohon sangat kerjasama daripada tuan-tuan dan puan-puan. Kadang-kadang kita kesian, mereka sampai pukul 3 petang mereka menunggu, dan tahu sajalah di depan pagar sekolah tu, walaupun ni ramai orang, jadi macam-macam, sebab guard pun kadang-kadang tak kenal murid PPKI ni, keselamatan mereka yang pentingnya. Waktu rehat mereka ialah pukul 9.30 hingga pukul 10 setiap hari, kecuali hari Rabu, sebab kita ada aktiviti ko-kurikulum waktu pagi, jadi murid akan rehat pada pukul 9 hingga 9.30, dan mereka balik pukul 2.30. Waktu ko-kurikulum ialah 1.5 jam selepas rehat. Di sini waktu rehat saya juga mengharapkan tuan-tuan dan puan-puan tidak menunggu anak-anak. Berilah peluang pada mereka untuk mereka berdikari.
kami guru-guru bertugas dan pembantu murid akan membantu murid-murid anak-anak tuan-tuan dan puan untuk membeli. Kita akan mengajar mereka untuk membeli, ya. Kalau tuan-tuan dan puan nak hantar bekal, beri saja pada pembantu murid, ya. Dan kalau nak bagi duit belanja pun, kalau sekiranya tak yakin anak-anak boleh pegang duit tu, boleh beri pada pembantu murid. Mereka waktu rehat mereka akan serah pada anak-anak tuan-tuan dan puan, ya. Okey. Murid yang ada masalah, ya, alergik ke, tak boleh makan, tuan-tuan dan puan kena maklumkan, ya, anak tuan-tuan dan puan ni tak boleh makan mi ke, tak boleh makan pedas ke, maklumkan pada kami supaya kami tahu benda tu, ya. Kemudian juga masalah pencernaan, ya. Jadi mereka selalu buang air besar atau buang air kecil tanpa mereka sedar. Tuan-tuan dan puan perlu sediakanlah baju ataupun seluar untuk inilah sebagai simpanan, letak dalam beg. Sekiranya mereka kadang-kadang basah, yang mereka tak sedar ke apa basah, jadi kita boleh gantikan dengan pakaian yang disediakan. Cumanya kalau boleh belikan lebih baju, ya, baju T ataupun baju sekolah, supaya jangan pakai baju lain selain pada baju sekolah atau baju T sekolah, ya. Kita tak maulah nanti ada baju gambar kartun ke apa, itu tak dibenarkan. Okey, dan kami juga akan menghubungi tuan-tuan dan puan sekiranya mungkin dia sakit perut ke apa, ya, kita tengok keadaan lah, ya. Sebabnya tuan-tuan dan puan tentu faham murid anak-anak tu dah besar, ya. Jadi kadang-kadang kita nak uruskan tu, ada ketika bukan kita tolak langsung, kita tengok kalau kata terlampau ni sangat, ya. Jadi kita terpaksa panggil, kadang-kadang 2-3 kali, ya, buang air besar. Jadi kami terpaksalah hubungi tuan-tuan dan puan untuk bawa balik anak, ya. Okey, mengenai disiplin pula, kita ada buku laporan disiplin murid, ya. Dan sekiranya disiplin yang mereka lakukan, masalah yang mereka lakukan, kesalahan tu agak berat, kami terpaksa isi laporan tu ke dalam SSDM, iaitu sistem inilah disiplin. Bahayanya sistem tu ialah sekiranya tuan-tuan dan puan nak mohon masuk ke sekolah menengah vokasional, bila tuan-tuan dan puan keluarkan nama anak tuan-tuan, memang automatik keluar situ, sebab SSDM ni dia terus direct ke Kementerian Pendidikan, ya. Jadi kita tak boleh nak buang yang tu. Itu kesan dia. Jadi harap inilah anak-anak tu dalam kelakuan yang baik lah, tingkah laku yang baik, ya. Kemudian rambut juga, terutama yang lelaki lah, ikutlah peraturan sekolah. Jangan suka-suka potong, nak fashion apa semua tu. Itu kami akan denda. Saya akan bila ada masalah tu, saya akan rujuk terus dengan guru disiplin, dan dia akan didenda mengikut murid arus perdana lah. Kita tak ada keistimewaan untuk murid PPKI, kita sama saja. Kalau salah, tetap salah, ya. Kemudian setiap hari Isnin ada perhimpunan, ya. Sekiranya tidak ada PKP lah, ya, perhimpunan. Jadi murid-murid lelaki diwajibkan untuk memakai tali leher, ya. Jadi kena belilah tali leher tu, ya. Setiap hari Isnin perlu pakai waktu perhimpunan. Biasanya kami bagi masa, kemudian kami akan denda siapa yang tak pakai tu, ya. Kemudian hari Jumaat pula digalakkan untuk yang Islam, ya, pakai baju Melayu dan samping sekolah. Kita ada samping sekolah, ya. Kemudian jadual waktu pemakaian baju, baju T. Hari Isnin pakai uniform lengkap untuk perhimpunan. Kemudian baju PJK dipakai waktu PJ. Kita akan bagi jadual, letak dalam buku info. Kemudian tuan-tuan dan puan tengoklah hari apa yang anak tuan-tuan dan puan perlu pakai. Kemudian baju pengakap setiap hari Rabu, ya, baju pengakap. Kemudian baju t-shirt PPKI, ya. Kita ada t-shirt PPKI, yang itu bila perlu kita suruh arahkan pakai, kena pakailah, ya. Kena pakai. Selalunya kita waktu aktiviti ataupun ada apa-apa ni lah, kita akan minta mereka pakai baju PPKI tu. Dan juga aktiviti luar sekolah, ya, kita memang nak murid-murid ni pakai baju supaya sama semua, ya. Okey, di sini waktu co-curriculum, ya, ada jadual penggiliran, ya. Sebab semua murid akan terlibat dengan co-curriculum, jadinya ada jadual nanti. Puan Siti Nurhasiati akan maklumkanlah, ya, mengenai jadual waktu co-curriculum. Kemudian
program PPKI saya nak bagi tahulah, sebab di sekolah ni PPKI sangat aktif ya. Kita selalu keluar macam-macam program kita buat terapi ya. Terapi bowling, terapi audio visual, kadang-kadang dulu kita ada buat terapi air, terapi berkuda ya. Tapi sejak masalah kencing tikus kan, jadi kita tak beranilah bawa anak kita ya dengan bermain dengan air itulah, sebab murid-murid akan diajar berenang ya di kolam renang lah, ada dengan jurulatih semua. Tapi kami tak berani dah sekarang ni ya. Kuda pun sama. Kuda ni kita terpaksa booking awal. Selalu kita gagal nak dapat. Kita booking awal. Untuk tahun depan kita kena booking tahun ni. Ya, susah sangat dapat sebab banyak sekolah yang mohon ya. Kita selalu mohon dengan DBKL lah ya. Kemudian kita dalam sukan olahraga sangat aktif sebab murid kita terutama olahraga sampai ke peringkat negeri, ke peringkat kebangsaan ya. Kita memang galakkan. Ada je bakat, kita galakkan supaya mereka masuk. Kita tak ada sekat. Jadi saya pun mengharapkan tuan-tuan perempuan, biarlah anak tuan-tuan perempuan keluar. Ya. Jangan nak pergi lawatan tak boleh, yang tak boleh, ni kesian pada mereka. Biar mereka tengok luar sama. Jangan dengan keluarga je. Biar mereka bersama dengan kawan-kawan. Ya. Maknanya mereka berdikari. Ya. Okey. Untuk SOP, sebab sekarang ni memang kena jaga SOP. Bila tamat PKP nanti, tuan-tuan perempuan tentu akan menghantar anak-anak ya ke sekolah. Di sini arahan yang kami terima, hanya seorang wakil sahaja yang akan datang ke sekolah bawa anak. Ya, tak boleh ramai-ramai, 3-4 orang tak dibenarkan. Ya, seorang sahaja. Dan selalu ingatkan mereka untuk cuci tangan. Kami di sekolah, kami sediakan hand wash. Kami tak sediakan hand sanitizer. Hand wash memang setiap kelas ada hand wash ya. Mereka akan cuci tangan mereka sebelum rehat dan selepas rehat ya. Memang kita galakkan mereka dan selalu cuci tangan. Ya, kita sediakan benda tu. Dan kelas juga setiap hari bila murid balik, kelas-kelas semua akan disanitize. Kita sanitize dengan Dettol ya. Dan penjarakan memang kena jaga. Itu kan memang kami kena pastikan lah ya. Penjarakan murid tu ya. Sebab kita susun pun memang kita ikut SOP yang diberikan. Okey. Untuk kebersihannya, kita tuan-tuan perempuan sila sediakan tuala kecil ya untuk anak-anak. Ya, biar mereka bawa ke sekolah tuala kecil. Kemudian pastikan mereka kena pakai mask. Dulu digalakkan, sekarang ni kena pakai mask ya. Kalau boleh yang ada anak yang selalu ailio keluar tu, sediakan lebih daripada satu lah ya, supaya dia boleh sentiasa tukar mask dia ya. Dan kami akan memeriksa setiap pagi ya, kami akan sentiasa periksa murid dah mandi ke belum ya. Sapu tangan bawa ke tak, ataupun tuala kecil bawa ke tak. Kalau murid yang tak mandi, kami akan suruh mandi sebab kita ada bilik air yang ada shower. Kita bagi sabun, kita bagi tuala, dan tuala tu setiap kali kita akan basuh lah. Kita tak biar berkongsi-kongsi tak. Tuala kita bukanlah setiap murid satu, tapi kita akan sentiasa cuci tuala tu ya. Okey, akhir sekali mengenai PDPR ya, iaitu pembelajaran di rumah ya. Okey, saya minta kerjasama tuan-tuan dan puan-puan, tolong bantu anak-anak. Setiap hari mereka ada 2 latihan. Dan 2 inilah kena belajar. 2 latihan setiap hari. So, waktu PKP ni, bila waktu biasa memang dia kena ikut jadual lah. Tapi kita faham kadang-kadang ada ibu bapa yang bekerja ya. Anak-anak tak ada handphone. Jadi waktu bekerja kita faham memang tak boleh buat latihan. Bila tuan-tuan balik, minta mereka buat. Tapi saya minta kerjasama, saya sangat bantu, bukan buatkan untuk mereka ya. Saya dapati ada ibu bapa yang buatkan untuk mereka. Sebab kita boleh cam ya, tulisan kerja tu kita boleh tahu dah ya. Jadi mintalah kerjasama tuan-tuan dan puan ya. Bimbing mereka. Dan kalau boleh biarlah mereka buat. Kami terima walaupun 2-3 hari latihan tu dihantar, kami tetap terima. Janji mereka buat ya. Kemudian hantarlah latihan tu ya. Biar mereka buat dan hantar tu, kena bantulah buat ya. Macam sekarang ni ada yang tolong cetak ya, buat ni, kemudian tangkap gambar. Macam-macam cara. Cumanya kami tak boleh nak buat pengajaran secara Meet ataupun Zoom ke apa, kita tak boleh buat. Kita faham
Sebab bila nak buat tu kena waktu yang satu waktu yang sama, semua kena ikut. Jadi saya faham tuan-tuan dan puan-puan bekerja lah, ada hal lain. Jadi sebab tu kami tak buat, kami terpaksa buat cara tu lah. Dalam WhatsApp group kita bagi latihan di situ, sama ada buat quiz ke, jawab buat latihan ke, dan kalau yang KSFM dia ada buku teks ya. Ikut buku teks ke, macam-macam ni lah. Kecuali kita buat maknanya pengajaran secara online terus tu, kita tak buat lah yang tu. Saya rasa setakat ini itu sajalah dari saya buat masa ni. Okey, sebelum saya lupa, buku info. Setiap murid akan disediakan buku info ya. Buku info ni apa saja maklumat, jadual, apa saja surat-surat ya, maklumat daripada sekolah, kita akan lekatkan di situ. Tuan-tuan dan puan-puan akan tengok di situ apa saja ya. Kita ni maknanya kita tak cakap saja, kita akan lekatkan di buku tu, buku info. Setiap murid akan ada. Kemudian mengenai buku, pembelian buku buat masa ni, kedai buku tak dibenarkan dibuka. Jadi nanti bila murid datang sekolah, tuan-tuan dan puan-puan boleh belilah, beritahu saja buku untuk pendidikan khas. Mereka dah tahu dah apa buku ya. Saya rasa itu saja setakat ini. Cumanya saya minta tolong ambil nombor telefon saya ya. Sekiranya ada apa-apa masalah, kesulitan, boleh hubungi saya ya. Nombor saya ialah 019 369 4590 ya. Nanti tuan-tuan dan puan-puan akan add-kan masuk grup kelas masing-masing, dan kita ada satu grup keluarga PPKI SMK Pandan Jaya di mana semua ibu bapa berada di situ. Jadi apa-apa maklumat saya akan sampaikan di situ. Saya rasa itu saja setakat ni ya. Apa-apa maklumat saya akan maklumkan kemudian. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera para ibu bapa dan para penjaga murid-murid PPKI SMK Pandan Jaya yang saya hormati sekalian. Saya Cikgu Tamila Rasi selaku SU Kurikulum PPKI SMK Pandan Jaya ingin berkongsi beberapa perkara penting mengenai kurikulum pada tahun ini. Yang pertama sekali ialah mengenai pembahagian kelas. Pada tahun ini kita ada 10 buah kelas di PPKI, iaitu 4 buah kelas KSSM dan 6 buah kelas kefungsian rendah. 4 buah kelas KSSM itu terdiri daripada tingkatan 5 grade yang akan mengambil pengkhususan operasi servis makanan dan minuman. Tingkatan 4 bakawali akan mengkhusus dalam pembuatan roti. Tingkatan 2 cempaka juga akan mengkhusus dalam pembuatan roti, dan tingkatan 1 dahlia akan memulakan dengan asas masakan. 6 buah kelas kefungsian rendah itu mereka pun ada kemahiran tertentu, iaitu batik, dobi dan kemahiran pertanian. Jadi kelas tersebut adalah terdiri daripada kenanga dan izura akan mengambil kemahiran batik, kelas melu dan seroja kemahiran dobi, dan kelas raya dan teratai akan mengambil kemahiran pertanian. Perkara kedua ialah dari segi jadual waktu, iaitu untuk masa sekarang, iaitu pada waktu PKP ini, murid-murid akan menggunakan jadual waktu anjal, di mana setiap hari, setiap kelas akan ada 2 subjek sahaja. Jadi guru-guru akan memberi latihan dan juga penerangan melalui video ataupun latihan-latihan melalui WhatsApp kepada para ibu bapa. Jadi kami mohon kerjasama dari para ibu bapa untuk memantau latihan yang diberikan kepada anak-anak, dan kami juga sedia maklum para ibu bapa ada yang bekerja. Jadi latihan murid itu hanya akan dihantar pada waktu petang atau malam. Kami tetap menerima latihan tersebut dan kami akan memberikan feedback untuk setiap latihan yang kami berikan supaya murid dapat membuat pembetulan jika ada apa-apa kesilapan yang dilakukan. Perkara yang ketiga ialah mengenai
peperiksaan. Kebiasaannya di PPKI SMK Pandan Jaya, peperiksaan akan dijalankan 2 kali dalam setahun, iaitu peperiksaan pertengahan tahun dan peperiksaan akhir tahun. Malangnya pada tahun lepas disebabkan oleh PKP, tidak ada sebarang peperiksaan yang dapat dilaksanakan. Walau bagaimanapun, peperiksaan akhir tahun 2020 akan tetap dijalankan pada tahun ini. Sebenarnya dijadualkan untuk 26 hari bulan Januari, tetapi untuk masa sekarang ia akan ditunda ke satu masa yang akan diberitahu kelak, iaitu bila sekolah akan dibuka kembali seperti biasa. Perkara yang keempat ialah dari segi barang-barang keperluan anak-anak, terutama sekali buku latihan. Murid boleh masih menggunakan buku latihan yang mereka telah simpan dari tahun lepas, kerana ramai yang masih tidak lagi menggunakan buku yang dibeli pada tahun lepas. Tapi untuk murid baru, sila tunggu notis daripada guru kelas masing-masing untuk membeli buku latihan tersebut. Dari segi barang keperluan lain, murid-murid bolehlah mendapatkannya daripada koperasi sekolah nanti bila sekolah dibuka secara sepenuhnya. Contohnya seperti lencana, tali leher, t-shirt dan sebagainya. Perkara yang seterusnya ialah mengenai buku teks. Buku teks hanya akan digunakan oleh murid-murid kelas KSSM tingkatan 1, 2, 4 dan 5. Jadual untuk pengambilan dan pembulangan buku teks telah dimasukkan dalam grup keluarga PPKI oleh Puan Rosneza. Jadi para ibu bapa boleh mengikuti jadual tersebut untuk mengambil dan memulangkan buku teks. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Saya adalah Puan Rahaya binti Awal selaku Setiausaha HEM PPKI SMK Pandan Jaya. Baik, saya akan kongsikan aktiviti HEM untuk PPKI tahun 2021. Yang pertama ialah program keterampilan diri. Program ini kita akan lakukan semasa perhimpunan pagi PPKI. Semasa program ini, murid-murid akan dipantau dari segi pematuhan peraturan sekolah, baju, kasut, stokin, dan baju uniform dan juga potongan rambut. Sekiranya murid tidak akur, mereka akan ditegur dan ibu bapa akan dimaklumkan mengenai ini. Okey, baik, itu. Yang kedua ialah program Sayangi Gigi. Kita dah mulakan program Sayangi Gigi ini pada tahun 2017 kan. Kita nampak kesannya sangat baik terhadap kesedaran murid tentang kebersihan gigi, mulut, gusi dan seterusnya kebersihan diri. Program Sayangi Gigi ini kita lakukan setiap hari selepas rehat. Murid-murid akan pergi mengambil set berus gigi masing-masing dan pergi ke tempat yang ditentukan untuk memberus gigi. Baik, yang ketiga, yang seterusnya ialah program sembelihan. Kita telah pun melakukannya pada tahun 2019 dan ianya mendapat kerjasama yang sangat baik daripada murid-murid dan juga sukarelawan daripada masyarakat setempat. Alhamdulillah, program ini berjaya yang mana murid telah menyembelih ayam dan kami melakukan aktiviti gotong royong, membersihkan ayam, memasak dan akhirnya makan bersama-sama. Okey, kemudian seterusnya kita juga akan menyambut sambutan hari jadi murid 3 atau 4 kali setahun mengikut kesesuaian masa. Okey, ini kita akan kumpulkan murid yang hari jadi 3 bulan pertama, 3 bulan kedua dan sambut sama, yang mana kita akan raikan mereka, bagi mereka berseronok. Ada murid yang akan menyanyi, ada buat persembahan dan macam-macam lagi. Kemudian kita juga akan adakan program lawatan dekat dan jauh. Dekat tengok kesesuaian tempat. Yang jauh kita pernah bawa murid ke Sabah, ke Cameron Highland, ke Langkawi.
Yang mana untuk Langkawi dan Sabah, kita nakkan bagi murid pengalaman menaiki kapal terbang. Pada setengah pelajar, ini adalah pengalaman pertama mereka menaiki kapal terbang. Kita juga pernah bawa murid ke KLIA menaiki ERL dan juga LRT. Alhamdulillah. Kemudian untuk aktiviti panitia e-Mahabah, sebelum ni majlis MTQ, Majlis Tilawah Al-Quran, tetapi tahun 2020 dia tukar kepada e-Mahabah, yang mana murid-murid kita telah berjaya menjadi johan dalam acara e-syarahan dan juga e-hafazan, dan menjadi naib johan bagi acara e-sajak nilai murni. Baik, untuk sepanjang tahun kepada pelajar Islam akan dibuat amali wuduk berkualiti dan juga solat sunat doa. Murid-murid akan dibantu oleh guru-guru pendidikan Islam, guru agama untuk melakukan ini. Itu pun mengikut kepada kesesuaian masa. Okey, kita berharap sangat amalan ini, aktiviti ini diteruskan di rumah. Pengukuhannya diteruskan di rumah supaya murid lebih faham, lebih tahu kepentingan wuduk dan juga solat, walaupun mereka budak pendidikan khas. Okey, apa-apa pun aktiviti ini akan berjaya, akan berlaku, akan diteruskan sekiranya murid-murid datang sekolah. Sebab amat penting, kalau kita lakukan aktiviti, murid-murid tak datang sekolah, kita tak boleh pupuk dia. Sebab semasa aktiviti dilakukan, kita boleh meningkatkan keyakinan diri murid, boleh meningkatkan kemahiran berkomunikasi dengan kawan, dengan cikgu. Jadi ia adalah satu pembelajaran tak langsung yang mereka dapat apabila mereka menyertai aktiviti-aktiviti yang kita rancang. Saya sangat-sangat berharap mendapat kerjasama daripada ibu bapa supaya menyokong aktiviti yang kita lakukan. Sekian, itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Saya Cikgu Siti Nurhasiati akan menerangkan tentang aktiviti co-kurikulum PPKI SMK Pandan Jaya. Sebelum itu, saya mengucapkan selamat datang kepada pelajar baru ke PPKI SMK Pandan Jaya. Pertama sekali, saya akan menerangkan tentang aktiviti co-kurikulum di mana aktiviti ini adalah wajib ke atas semua murid PPKI. Aktiviti co-kurikulum pada tahun ini adalah sama seperti tahun-tahun yang sudah, iaitu badan beruniform pengakap, kelab pendidikan khas dan juga permainan dalaman. Aktiviti co-kurikulum dijalankan setiap hari Rabu pada pukul 9.30 pagi hingga 11 pagi. Aktiviti co-kurikulum dijalankan serentak dengan murid sesi petang. Pada tahun ini, kita akan libatkan semua murid PPKI menyertai co-kurikulum separa inklusif. Maksud separa inklusif ialah murid PPKI akan bergabung menjalankan aktiviti co-kurikulum bersama murid aliran perdana sesi petang. Maksudnya, murid akan dibahagikan kepada 3 kumpulan, iaitu separuh murid akan dimasukkan dalam inklusif pengakap, separuh lagi akan masuk dalam inklusif permainan badminton dan separuh lagi akan menyertai kelab rukun negara. Yang kedua, aktiviti larian jaya yang dibuat bersama aliran perdana, tetapi track aktiviti PPKI adalah berbeza. Larian berjaya pada tahun lepas, penyertaan murid PPKI sangat menggalakkan, iaitu kehadiran melebihi 80%. Dan yang ketiga, aktiviti kejohanan olahraga daerah Hulu Langat dan kejohanan olahraga sekolah. Pada tahun lepas, untuk kejohanan olahraga daerah, Alhamdulillah kita telah mendapat 5 emas, 7 perak dan juga 8 gangsa. Pada tahun lepas, hanya 2 aktiviti yang berjaya kita laksanakan, iaitu larian jaya dan juga kejohanan olahraga daerah Hulu Langat. Ianya berikutan pandemik COVID-19. Jadi, jika ikut perancangan takvim PPKI, aktiviti co-kurikulum yang kita laksanakan tiap-tiap tahun adalah pertandingan petang daerah Hulu Langat, pertandingan futsal daerah Hulu Langat, pertandingan bowling daerah Hulu Langat, pertandingan kesenian kebudayaan daerah Hulu Langat, minggu kecergasan, 1 murid 1 sukan, terapi bowling dan juga terapi audiovisual. Bagaimanapun, aktiviti co-kurikulum yang saya nyatakan tadi adalah bergantung kepada keadaan semasa dan juga arahan kementerian berikutan wabak pandemik yang sedang melanda pada ketika ini. Itu sahaja penerangan dari saya. Sekian, terima kasih.